Alah, sayang pula. Macam mana? Panjang tu. Sabar. Spek-spek lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى آمين يا رب العالمين. وقال الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه وبعلومكم وبعلوم مشايخنا في الدارين آمين يا رب العالمين. Kata pengarang Al-Syeikh Muhammad An-Nawawi Al-Bantani rahimahullahu ta'ala والشعبة العشرون الطهارة قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه panjang wa aydikum minhu. Surah Al-Maidah ayat 6. Surah yang kelima. Kata dia wasyu'batul ishruna. Waw istinah. Asyu'batu mubtada. Al-ishruna sifat. Bermula cabang yang ke-20 ialah khabar. At-taharatu ialah bersuci. Noktah. Ialah apa? Ialah bersuci. Bersuci merupakan kesempurnaan iman. Kerana tanpa bersuci itu, maka ibadat yang berkaitan dengan bersuci tidak sah. Ibadat berkaitan sembahyang tidak sah. Ibadat berkaitan dengan tawaf tidak sah. Adapun ibadat yang tidak memerlukan kepada taharah, maka tidak ada masalah lah. Contoh dia berzikir.
Jadi berzikir tidak mensyaratkan ataupun tidak menyuruh dia ada wudu. Baca Quran dia berhajat kepada wudu. Kerana dia itu lebih afdal baca Quran dalam keadaan berwudu, apatah lagi nak sentuh mushaf. Maka dia punya dalil dia, qala Allah Ta'ala, telah berfirman oleh Allah Ta'ala, panjang dalil ini, di surah Al-Ma'idah ayat 6. Dia kata, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman mereka itu. Jadi khitab ni tertuju kepada orang beriman sahaja, bukan orang kafir lah, dan bukan secara umumnya kepada seluruh manusia. Idza khumtum ila salati, apabila menunaikan oleh kalian kepada sembahyang, berdiri oleh kalian kepada sembahyang, makna menunaikan sembahyang lah, ketika kamu nak. Jadi maknanya sebelum menunaikan sembahyang tu ada benda yang perlu dibuat. Apa dia tu? Farsilu, maka hendak basuhlah oleh engkau akan maf'ulun bih wujuhakum, akan muka-muka kalian. Wujuh jamak taksir bagi wajhun, wajhun, wajhani, wujuh. Wa aydiyakum ilal marafiqi, dan juga tangan-tangan kalian. Ataf kepada wujuhakum. Mana ni min haitsu tartib, dari sudut tertibnya basuh muka dulu, kemudian basuh tangan. Basuh tangan tu pula ilal marafiqi, sehingga kepada siku. Jadi sehingga ke siku ni termasuk mughayya ataupun tak masuk mughayya. Mughayya sini makna benda yang dihinggakan. Benda yang dihinggakan di sini marafiq lah. Jadi termasuk marafiq ke tidak basuh tangan ni? Maka di sini dia termasuk mughayya, makna termasuk siku. Bukan setakat contoh siku sini, bukan basuh sini je, dak basuh sini dan kat atas base sikit. Tu wajib. Atas lagi sudah. Tu. Wamsahu, atah lagi, dan juga sapulah oleh kalian biru'usikum, pada kepala-kepala kalian. Jadi di sini yang berlaku khilaf ni. Ba sini ba apa? Jadi mazhab Syafi'i ba litab'id. Dia ambil faham kata ba litab'id, mana sebahagian daripada kepala pun jadi dah. Bukan takat sebahagian, bahkan sehelai rambut, bahkan setengah helai rambut yang syaratnya berada di kepala sudah memadai. Tapi kalau dia itu panjang, dia punya rambut tu, contoh rambut panjang sampai ke pinggul, dia pun basuh kat pinggul punya. Kat pinggul punya rambut, itu tidak sah. Kerana tu bukan kawasan kepala. Jadi bagi orang perempuan ataupun lelaki yang ada rambut panjang yang disanggulkan, kena buka lah. Takut kalau kita nak buh kat sanggul, contoh kita nak cari kat sanggul tu, air untuk basuh, untuk sapu kepala, takut-takut bila sanggul itu buka, dia berada di luar kawasan kepala, maka itu menyebabkan tidak sah wuduk dia. Wa arjulikum ilal ka'bain. Wa arjulikum ilal ka'bain, dan juga kaki-kaki mereka itu, wa arjulakum. Wa arjulakum ilal ka'bain, dan juga kaki-kaki mereka itu, yakni wa farsilu arjulakum ilal ka'bain, sehingga kedua mata kaki, iaitu kulali itulah. Sampai ke kulali dan atas sikit tu wajib. Yang atas sikit tu ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Tidak sempurna basuhan kaki itu melainkan dengan basuh sedikit, maka basuh sedikit jadi wajib. Basuh atas lagi, hak tu sunat. Basuh atas lagi, hak tu sunat. Kemudian, wa in kuntum junuban, jikalau kalian itu berjunub, fattahharu, maka hendak bersucilah oleh kalian. Jadi kalau berjunub ni suci dengan apa? Mandilah. Fattahharu sini mandi. Wa in kuntum marda, dan jikalau kalian itu marda, khabar kuntum sakit, au ala safarin, ay wa in kuntum sabitun, wa in kuntum sabitina ala safarin, jikalau kalian itu juga berada dalam keadaan perjalanan, musafir lah,
Au jaa ahadun minkum minal ghaiti. Iaitu lagi pula au jaa ahadun minkum, atau telah datang oleh kalian, daripada kalian salah seorang daripada kalian, minal ghaiti, daripada buang air lah. Kalau ghaid ni berak lah khususnya, makna selepas. Au lamastumun nisa, ataupun selepas kamu sentuh perempuan. Bukan jimak. Mazhab Syafi'i istinbat lamastum tu makna sentuh, bukan jimak. Maka bila datang tempat berak, bila kamu sakit, bila kamu dalam keadaan safar, bila kamu sentuh perempuan, falam tajidu ma'an, kemudian maka tidak mendapati oleh kalian maf'ulun bih akan air, fatayammamu, maka hendak bertayamumlah oleh engkau, sa'idan tayyiban, akan tanah yang tayyiban, yang bersih, yang suci. Maka bila begitu, famsahu, maka hendak sapulah oleh engkau, biwujuhikum, pada muka-muka kalian, wa aidikum, atau wujuhikum, dan tangan-tangan kalian, minhu, daripadanya, minas sa'id, daripada tanah tersebut. Tu dalil yang lengkap lah, daripada start suruh basuh apa ketika wuduk. Kemudian kalau tak ada air, tayamum. Kalau junub, kena at-tahharu, ittahharu, iaitu kena suci. At-tahharu, kena suci dengan mandi. Jadi lengkap lah satu ayat ni, lengkap pasal taharah. Sama ada taharah itu dengan wuduk, ataupun mandi, ataupun tayamum. Qala al-muallifu rahimahullah ta'ala, wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda oleh fa'il Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia kata apa? Dia kata at-tuhuru. At-tuhuru syatrul imani. Hadis ni ada yang dipertikai lah. Kalau sini dia kata hadis ni at-tuhuru syatrul iman. Tak ada. Hadis ni banyak orang riwayat, antaranya dalam Sahih Muslim daripada Abi Malik Al-Ash'ari, kitab At-Taharah bab fadilat wudu. Diriwayatkan juga oleh Imam At-Tirmidzi dalam Sunan At-Tirmidzi, daripada Abi Malik Al-Ash'ari juga, dan juga disebut dalam Sunan An-Nasa'i daripada Abi Malik Al-Ash'ari juga, dan disebutkan juga dalam Sunan Ibnu Majah daripada Abi Malik Al-Ash'ari juga, disebutkan juga dalam Musnad Ahmad daripada Abi Malik Al-Ash'ari juga, dan disebutkan dalam kitab Sunan Ad-Darimi daripada Abi Malik Al-Ash'ari juga. Banyaklah riwayat tu banyak, tapi semuanya perawi sama, Al-Ash'ari semua. Jadi at-tuhuru, bersuci itu, bermula bersuci itu, mubtada. Khabar syatrul imani, syatrul khabar wa huwa mudhaf, al-imani mudhaf ilaih, iaitu sebahagian daripada iman. Dia beza syatrun dengan syartun. Syartun ni syarat lah, syarat ni berada di luar sesuatu benda. Kalau syatrun ni mahiyah, benda tu sendiri, ataupun lebih kurang kita kata rukun. Kalau rukun ni nampak macam kalau tak ada benda ni jadi kafir pula. Jadi syatrun ni dia macam sebahagian daripada iman. Syatrun ni sebahagian, juzuk lah, juzuk. Syatrun ni juzuk. Juzuk daripada iman. Yakni juzuk daripada kesempurnaan iman. Syatrul imani ay syatru kamalil iman. Bukan bermakna kalau seseorang itu tidak mandi, seseorang itu tidak berwuduk, kemudian sembahyang kafir. Tak ada, bukan. Jadi haram je lah. Tapi dia tidak sempurna iman dia. Thumma qala, kemudian telah berkatalah oleh As-Suhaimi. Telah berkatalah oleh Imam As-Suhaimi. Dia kata apa? At-tuhuru, bermula tuhur itu. Kemudian dia selit sikit. Bidhammit ta'i, dengan dhammah ta'. Ay hala kaunit tuhur, hal keadaan tuhur itu maqru'an, dibacakan akan dia bidhammit
bi dhammit ta'i dengan dhammat ta, iaitu at-tuhur. Ai, apa maksud situ bila sebut at-tuhur sini? Ail wudu'u, al-wudu' badal. Ai harah tafsir bagi tuhur. Al-wudu'u. Okey. Tuhur ni, wudu' ni al-zahiriyu, sifat bagi wudu'. Wudu' yang dibangsakan kepada zahir, ataf wal batiniyu, dan wudu' yang dibangsakan pada batin, itu khabar. Nisful imani, ialah separuh daripada iman, bi'tibari thawabi, dengan nisful iman tu ay hala kauni nisfil imani sabitan bi'tibari thawabi, hal keadaan sebahagian daripada iman itu sabit ia dengan diambil kira, dengan mempertimbangkan ganjaran, i'tibari thawab, dengan mengiktibarkan pahala. Jadi wudu' zahir, wudu' batin. Jadi wudu' zahir ni yang kita ambil zahir ni lah, basuh muka, basuh tangan. Wudu' ni kan dia tu, sekali dia kurang juga. Wudu' batin tu apa dia? Wudu' ni kan membersihkan. Jadi kalau wudu' batin, mana bersih hati. Wudu' zahir, bersih anggota zahir. Tu ni. Jadi kesemuanya itu, tuhur tu, iaitu wudu' zahir batin tu, ialah nisful iman bi'tibari thawab. Separuh daripada iman dengan diambil kira ganjaran pahala. Bukan dari sudut dia tu kalau tak berwuduk kafir, bukan. Sudut pahala lah. Sebab tu kita kata kesempurnaan iman, bukan membabitkan iman. Tu. Qala Hatimun, telah berkata oleh Imam Hatim, li Asim bin Yusufa, bagi Asim bin Yusuf. Yusufa isim alam lagi pula ajam, mamnu' min saraf. Ibni badal Asimin jar majrur. Asim bin Yusuf, dia kata kepada Asim bin Yusuf oleh Hatim ni, dia kata idza hadara waqtus salati, apabila telah hadir, mana telah datanglah, telah masuklah oleh fa'il waqtus salati. Waktu fa'il as-salati mudhaf ilaih. Waktu sembahyang kalau dah masuk, dia kata tawadda'a wudu'aini. Jawab bagi idza. Niscaya hendak berwuduklah ia. Oleh kita tawadda'a. Tawadda'a ka ya tawaddau. Dia buat fi'il amar. Tawadda'a ya tawaddau. Tawadda'a ya tawaddau. Betul lah. Tawadda'. Jadi gitu. Jadi tawadda' hendak tawadduklah ia oleh engkau, fi'il amar, fi'il fa'il dalam tu. Wudu'aini, akan dua wudu'. Akan dua wudu'. Mana wudu' tu? Badal. Wudu'an zahiran ataf wa wudu'an batinan. Wudu' sifat yang zahir dan wudu' yang batin. Tu. Kata apa? Kata Asim Hatim kepada Asim Yusuf. Qala Asimun, telah berkata fa'il oleh Asim. Maqul qaul. Kaifa dhalika? Ay kaifa dhalika al-wudu'i al-zahiri wal-batini? Bagaimana demikian wudu' zahir dan batin tu? Kaifa dhalika? Ay dhalika al-wudu'u al-zahir wal-batinu. Qala, telah berkata ia Hatim, amma wudu'u al-zahiri, adapun bermula wudu' zahir itu. Al-zahiri mudhaf ilaih, wudu'u mubtada. Khabar fata'lamu. Fata'lamu, maka tahulah oleh engkau. Kamu tahu dah. Iaitu ma'ruf tu lah. Iaitu basuh muka, basuh tangan, basuh sapu kepala, basuh kaki dan sebagainya, maklum. Wa amma wudu'ul batini, dan adapun bermula wudu' batin. Batin mudhafu ilaih, wudu'u mubtada wa huwa mudhaf. Fattaubatu. Jawab tu khabar. Ai fahuwa at-taubatu, iaitu taubat. Masuk sembahyang ni, suruh masuk sembahyang, taubat dulu. Wan nadamatu, dan menyesal. Wa tarkul, itu semua sifat-sifat hati lah kau. Wa tarkul ghalli, dan juga meninggalkan al-ghalli. Wa tarkul ghalli, meninggalkan pengkhianatan. Meninggalkan pengkhianatan, khianat siapa-siapa kau tinggal.
Atah pada ghali wal ghashi penipuan. Penipuan, jadi tipu orang. Wasyaki, dan meninggalkan syak, atah lagi. Wal kibri, meninggalkan takabur. Watarku, atah pada taubah. Watarku hubbi dunia, dan meninggalkan akan cinta dunia. Tarku hubbi idhafah masdar kepada maf'ul. Wasana'ul khalqi, dan pujian makhluk. Atah kot. Tarku hubbi sana'il khalqi. Meninggalkan cinta akan pujian makhluk. Al-khalqi bima'na al-makhluk min itlaqil masdari wa iradati ismil maf'ul. Warriyasati, dan juga riyasah, iaitu angkat. Riyasah, angkat jabatan, tempat kedudukan. Semua tu lah. Habis itu wuduk batin. Intaha. Wuduk batin yang diajar oleh Hatim. Kerana sifat-sifat hati yang buruk tu perlu buang. Perlu buang segera, sebab kita nak hadap Tuhan dalam keadaan bersih zahir batin. Itu orang tasawuf. Kalau orang yang pekoh ni, dia hanya membahaskan bersih zahir. Bersih batin, dia tak ambil kira mana sangat. Selesai. Wa qaulun nazimu, dan bermula perkataan nazim. Nazim Syekh Al-Malbari lah. Dia kata apa? Tu'samu bi dhammil mimi, ay hala kauni tu'samu. Hal keadaan tu'samu tu maqru'an, dibacakan akan dia bi dhammil mimi, dengan dhammah mim. Dengan dhammah mim. Dhammah mim betul lah tu'samu. Kata dulu, watlub li'ilmin thumma laqinhu al-wara, azim kalaman rabbi wathur tu'samu. Intaha tadi tu, intaha Hatim lah. Jadi tu'samu tu bi dhammil mim wa huwa, dan bermula dia tu'samu tu bi idmari ay sabitun, sabit ia bi idmaril mubtada'i fi mahalli jazbi jawabul amri. Jadi wa huwa bi idmaril mubtada'i fi mahalli jazmi jawabul amri. Wa huwa, dan bermula dia qaulun nazim tu. Gitu. Bi idmari ay sabitun, sabit ia bi idmarin mubtada'i. Idhafah masdar kepada maf'ul. Admara yudmiru idmara, dengan menyembunyikan mubtada', mana tidak menzahirkan mubtada', macam tu'samu. Tu'samu jadi khabar. Fi mahalli jazmin, yang mana kalau kita gabungkan mubtada' khabar tadi, khabarkan tu'samu, mubtada'nya mahzuf, maka kedua-duanya tu fi mahalli jazmin, pada mahal jazam, jawabul amri, jawab amar. Awal mana? Itulah kalau tengok dalam syair tu, amar tu. Watlub li'ilmin thumma laqinhu al-wara, azim kalaman rabbi wathur. Tu wathur. Wathur, hendak sucilah engkau, niscaya tu'samu. Jawab amar. Bersucilah oleh engkau, niscaya terjaga oleh engkau. Terjaga akan engkau. Gitu. Maka takdirnya, wa taqdiru, dan bermula takdirnya ialah jumlah tu khabar. Fa anta tu'samu minal bala'i. Maka bermula engkau itu khabar. Jadi anda tu dia idmar, dia sembunyikan. Dia istilah idmar ni, dia sebenarnya idmar ni ialah istilah menyembunyikan dhamir. Mana dhamir asalnya anta, disembunyikan. Fa anta tu'samu, maka bermula engkau itu dijagakan akan dia, akan engkau, minal bala'i, daripada bala. Nokta situ. Itu kesan kalau kamu tuhur. Kamu bersuci. Situ. Habis. Fa inna taharata, maka sesungguhnya suci itu. At-taharata isim inna. Khabar tamna'u, menghalang ia, mencegah ia taharah. Zalika maf'ulun bih, ay zalikal bala'ah, akan demikian bala. Jadi senantiasalah kita ni dalam keadaan bersuci. Tak semestinya semayang.
Kita baca dalam kitab Nurul Zalam tu ada pandangan daripada Imam Suyuti radhiyallahu taala anhu. Orang yang senantiasa berada dalam keadaan wuduk ni, hadis, tapi hadis ni petikai ulama, ada kata dhaif, ada kata maudhu'. Maka dia tu nanti mati dalam keadaan malaikat Jibril akan sambut ruh dia. Tu orang yang jaga wuduk. Jadi jaga wuduk ni mana tahu. Yang kata Syekh Nawawi Bantan ni, itu dapat menjagakan diri daripada bala. Jadi kita sentiasa jaga wuduk lah. Cuma payah jaga wuduk ni. Batal ambil semula. Tambah kalau mesti sejuk. Nak tidur pula, bapa ambil. Masuk kat katil tu, perak ketuk. Allah, tu dah. Malah dah orang ambil. Tu dia kata menegahkan diri daripada bala. Kama ruya an ba'dihim. Kama ruya an ba'dihim. Seperti mana diriwayatkan akan dia akan barang. Dhamir mustatih huwa naik fa'il kembali kepada ma. Ruya ta'alu'an. Daripada siapa diriwayatku? Daripada an ba'dihim. Daripada sebahagian mereka itu ulama. Ba'di mudhaf ilaih. Ba'di jar majruh, him mudhaf ilaih. Wa qala Umar radhiyallahu ta'ala anhu, dan telah berkatalah oleh Umar fa'il radhiyallahu ta'ala anhu, Sayyidina Umar, innal wudu'ah, start dengan inna kerana dia makul qaul, dia bukan pertengahan ayat. Innal wudu'ah, sesungguhnya wudu' itu, al wudu'ah isim inna, khabar as-salihah, yang baik ia wudu' tu. Sesungguhnya wudu' yang baik, wudu' yang baik itu yatrudu anka syaitana. Yatrudu dapat menjauh ia seorang menjauh ia wudu'. Bermusatih huwa fa'il kembali pada wudu' salih. Anka daripada engkau, an ta'aluk pada yatrudu, jauh-jauh asyaitana akan syaitan, maf'ulun bih. Jadi wudu' yang baik. Mana wudu' yang baik? Wudu' yang ada rukunnya, syaratnya, sunatnya, cukup lengkap. Tak potong mana-mana, start daripada basuh tangan sampailah basuh kaki. Wudu' salih, dapat menghilangkan seorang daripada syak. Daripada syaitan, syak dah, daripada syaitan. Tapi syaitan dia menghasut manusia jadi syak ketika wudu'. Kita i'anatul talibin sebut orang yang tertipu di kalangan manusia ni ialah orang yang menyibukkan diri dengan amal ibadat tanpa belajar, sehingga menyebabkan dia tu jadi was-was dan tidak selesa ketika dia tu bertaharah. Asyik ada benda yang mengganggu fikiran dia. Tu tak baiklah tu. Qala an-nazimu, telah berkatalah oleh pengarang, iaitu Syekh Al-Malibari rahimahullahu ta'ala, sallis salata wa zaki ma laka thumma sum. Sallis salata wa zakki ma laka thumma sum. Mustaf'ilun fa'ilun sallis salata wa zakki ma laka thumma sum. Wa'kuf wa hujja wa jahidan nafa tukramu. Gitu. Salli, ini masuk rukun iman lah. Bila dah taharah mestilah sembahyang. Salli, hendak sembahyanglah oleh engkau akan as-salata, akan satu sembahyang. Wa zakilah, hendaklah engkau itu menunaikan zakat. Zakat apa? Malaka, maf'ulun bi, akan harta engkau. Malaka tu kitab tu dia jauh tu, dia kena dekat. Malaka, harta. Thumma sum, kemudian puasalah oleh engkau. Ni rukun Islam lah ni. Wa'kuf, dan hendaklah engkau beriktikaf oleh engkau. Wa hujjah, dan hendak berhajilah oleh engkau. Wa jahidanna, dan hendak berjihadlah oleh engkau. Fatukramu, niscaya kamu tu dimuliakan akan dikau. Tukramulah bina majhul, dimuliakan akan dikau. Itu dia punya syair dia lah. Dia punya bait syair dia. Kemudian kata musannif rahimahullahu ta'ala, zakaran nazimu, telah berkatalah oleh nazim. Nazim sini Syekh Malibari lah. Fi hadzal baiti zakara ta'alu fi sebut-sebut pada bait ini.
hadzal baiti. Hadza jar majrur, al-baiti badal. Itulah sebut dalam bait ini maf'ul bih sita syu'abin. Syu'abin mudhaf ilaih. Akan 6 cabang iman. 6 tu. Iaitu salis salata 1, wazaki 2, sum 3, wa'kuf 4, hujjah 5, jahid, mujahadah, ijtihad. Jihad. Jadi 6. Fayuqalu, maka dikatakan akan hadza al-bait itu ala nasaqi ma taqaddama, atas ataf nasab barang yang telah terdahulu. Ya barang. Mana ataf lah? Ataf dulu. Yang kata watlu apa semua tu ataf dululah. Wa syu'batul hadiyatah. Wa syu'batu al-hadiyah apa? Wa syu'batul hadiyatu wal 'ishruna. Baca dengan dhamma. Wa syu'batu dan ataf apa itu mustinah. Wa syu'batul hadiyatu wal 'ishruna, dan bermula cabang yang ke-21. Mana masih berbaki 50 lebih lagi. Okey. Khabar ityanus salawatil khamsi. Mendatangkan akan semayang-semayang yang 5. Ityanus salawat idhafat masdar kepada maf'ul. Al-khamsi sifat. Boleh al-khamsi, boleh al-khamsati, tapi afdalnya al-khamsi kerana meraihkan adat ma'dud. Adat ma'dud 39 tu kena, adat dengan ma'dudnya kena muqabalah. Kalau adat muannaf, ma'dud muzakkar. Kalau adat muzakkar, ma'dud muannaf. Begitu. Itian ta'aluk fi. Mendatang tu fi awqatiha, awqatis salawatil khamsi. Pada waktu-waktu sembahyang 5 waktu. Awqat jamak taksir bagi waktun. Waktun, waqtani, awqatun. Ityanus salawati al-khams fi awqatiha tu kamilatan, ay hala kaunis salawatil khamsi kamilatan. Kamilatan tu hal bagi as-salawatil khams. Dalam keadaan sempurna. Sempurna maksudnya cukup rukun, syarat sah dan sunat buat. Tu sempurna tu. Kalau semata-mata ada semayang, rukun je lah. Tapi kalau sampai dia kata kamilatan sempurna, makna cukup syarat sah, cukup rukun dan cukup sunat. Kemudian kata musannif rahimahullahu ta'ala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabdalah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ilmul imani. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, alamul imani. Alamu ni alamat. Ciri-ciri. Karakteristik. Alamul imani. Bermula alamat iman itu. Al-imani mudhafu ilaih, alamu mubtada, ialah khabar as-salatu, ialah sembahyang. Sembahyang tu alamat beriman. Mana perbezaan antara orang beriman dengan orang kafir ialah solah. Tapi berlaku perbezaan ulama, adakah kafir ataupun tidak, dia tu tinggal sembahyang, maka pandangan mu'tamad mazhab Syafi'i tidak kafir lagi selagi mana tidak menghalalkan ataupun tidak menghalalkan dirinya itu tidak perlu sembahyang. Itu kafir lah. Maka masih lagi kata Nabi SAW, faman faragha laha qalbuhu. Faman faragha laha qalbuhu wa hafaza 'alayha bihududiha fahuwa mu'min. Faman faragha 'alaha ay lis-salah. Barang siapa yang kosonglah baginya bagi sembahyang itu oleh hatinya, hati man. Kosong hati dalam sembahyang. Makna dalam sembahyang tak ingat apa, kosong ya. Hati ingat Tuhan, tak ada ingat benda masih wallah. Wa hafaza yuhafidhu muhafazah. Hafaza yuhafidhu, hafidhus salawat. Hafidhus salawati was salatil wusta. Dan menjaga ia man itu alaiha, atasnya, atas sembahyang. Bihududiha,
Bihududiha ay bihududis salah. Dengan batasan-batasan sembahyang yang tertentu. Dengan makna dia menjaga diri daripada dia buat perkara-perkara yang boleh membatalkan sembahyang dia. Menjaga diri daripada membuat perkara-perkara yang boleh membatalkan pahalanya, mengurangkan pahalanya. Fahuwa, maka bermula dia man itu khabar mukminun, ialah orang yang beriman. Habis. Itu sembahyang lah. Kerana dia suruh sembahyang situ. Sembahyang dengan sempurna. Macam mana sembahyang dengan sempurna? Pergi tengok kitab fiqh pula. Belajar kitab fiqh pula. Sebab tu kitab ni saling melengkapi antara satu sama lain. Di sini bincang syu'abul iman, di sana bab fiqh. Jadi pergi ngaji bab fiqh di sana. Wasu'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ditanyakan naib fa'il akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ditanya su'ila ta'alu'an an alamatil mu'mini wal munafiqi. Berkaitan alamat orang mukmin atau mukmin dan orang munafik. Alamati mudhaf jar majrur wa huwa mudhaf al mu'mini mudhaf ilaih ataf wal munafiqi. Alamat orang mukmin dan munafik ialah faqala. Ditanya Rasulullah begitu. Maka faqala, maka berkatalah ia, bersabdalah ia Nabi sallallahu alaihi wasallam, innal mu'mina, sesungguhnya isim inna. Orang mukmin itu himmatuhu. Himmatuhu fi salati was-siyam wal ibadati. Himmatuhu fi at-ta'am wasyarab kal bahimah. Tak lengkap mana khabar. Sekejap. Innal mu'mina himmatuhu fi salati was-siyam wal ibadah. Okey. Jadi innal mu'mina isim inna, himmatuhu tu khabar dah. Sungguhnya orang beriman itu, himmah orang beriman itu, himmah tu fi salati, dalam sembahyang jar majrur, ataf wasiyami, dan puasa, ataf wal ibadati, dan ibadah. Makna orang mukmin ni himmah semangat dia itu mesti berada pada ibadat, puasa, sembahyang. Itu orang beriman, beza dia. Wal munafiqah atah pada mukmin. Munafik pula himmatuhu khabar. Ialah himmah munafik pula fi ta'ami, dalam makanan, wasyarabi, minuman, kal bahimati. Ai wa dzalika himmatul munafiqi fi ta'am wasyarab, itu sabitun kal bahimah, seperti binatang. Binatang pun berahi makan, himmah nak makan, pergi cari, sakit-sakit pun heret juga. Maka dia seperti binatang. Tu beza antara munafik. Munafik sini ialah munafik amalan, orang yang segan semayang, orang yang malas semayang. Munafik boleh di dua ni, munafik i'tiqad, munafik amalan. Munafik i'tiqad zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam nampak zahir beriman, tapi dalam hati kafir dengan Nabi, kafir dengan Allah Taala. Dia semayang dalam keadaan malah usala. Dia rekod dalam Quran, semayang dalam keadaan malah, paksa. Itu berat hati. Jadi hemah dia tu tak ada dalam sembahyang. Hemah dia pada makan dan minum. Kita jaga-jaga. Jadi kalau kita sembahyang malah, kalau makan tu laju, bahaya. Ada ciri-ciri orang munafik. So dia kata alamu apa tadi? Alamu apa tadi? Alamul iman. Tu tadi. Alamul imani as-salatu ila akhirih. Ini pun ditanya Nabi SAW, apa beza alamat antara orang mukmin dan orang munafik. Nabi SAW sebut sedemikian. Hadis ni riwayat siapa? Kita tengok sekejap. Hadis ni dalam kitab Jami'us Saghir. Jami'us Saghir. Hadis yang diriwayatkan oleh Khatib dan Ibnu Najjar daripada Abu Sa'id. Daripada Abu Sa'id radhiyallahu ta'ala anhu. Cuma lafaz hadis dia ada sedikit berbeza lah dengan apa yang disebut Imam Nawawi ni. Jadi Imam Nawawi, Syekh Nawawi ni mungkin dia riwayat secara maknan. Boleh riwayat secara makna, kalau tidak ubah maknanya. Tu ya, dalam kitab Mustalah Hadis lah. Wa syu'batu tsaniyatu wal 20, dan bermula bahagian yang ke-22. Syu'batu mubtada wa istinah, ats-tsaniyatu wal 20 sifat.
Khabar ada zakati, ialah menunaikan akan zakat, idhafah masdar kepada maf'ul. Limustahiqiha, kepada orang-orang yang berhak akan dia akan zakat. Orang yang berhak akan zakat. Mustahiqiha di idhafah, asalnya mustahiqina, tapi di idhafah dengan ha, jadi buang dulu lah. Mustahiqiha, ha balik pada az-zakah. Menunaikan zakat kepada orang yang berhak. Asnaf tu lah. Paling atas kali fakir, yang kedua miskin dan sebagainya. Biniyatin makhsusatin, ada ta'alluq ba. Tunai itu biniyatin makhsusatin. Makhsusatin dengan niat sifat yang dikhususkan akan dia akan niat. Niat yang khas, makna zakat ini perlu pada niat juga. Yahtaju ila niyah. Walaupun tidak ungkap secara zahir, dalam hati pun jadilah. Ketika kita nak hulur duit ke, ketika sebelum hulur duit ke, boleh niat dah. Wahia, dan bermula dia zakat tu. Bermula dia niyah makhsusah tu. Ayyanwiya, jumlah tu jadi khabar. Ta'wil masdar jadi khabar. Ayyanwiya syakhsu, bahawa berniat oleh fa'il seorang individu. Biqalbihi yanwi ta'alluq ba. Berniat pada hatinya asyakhsi. Berniat apa? Zakat al-fardi, akan zakat fardu. Zakat fardu macam-macam lah. Zakat fitrah, zakat binatang, zakat tumbuhan dan sebagainya. Walaysa alaihi ta'yinul amwali. Walaysa alaihi ta'yinul amwali. Dan laysa alaihi ala syakhsi. Dengan makna tidak wajib atasnya seorang itu. Alaihi ta'alluq suatu mahzuf, khabar muqaddam laysa. Khabar muqaddam laysa. Ta'yinu isim laysa muakhar, menentukan akan harta-harta. Al-amwali mudhaf ilaih. Jadi ketika dia hulurkan zakat tu, dia hanya perlu qasad zakat fardu saja. Tidak perlu qasad harta tertentu. Harta ni lah yang akan beri zakat tu, tak wajib. Itu tak wajib. Ikutlah harta mana pun, asal kalau bayar RM7, RM7 lah. Tak kisahlah RM7 ni ke, RM7 ni ke. Tidak syarat ta'yin harta. Fa'idha malaka nisaban, maka apabila memiliklah ia seorang akan satu nisab. Satu nisab minal zahabi ataf. Ataf dah. Minal zahabi jamaju, daripada mas ataf. Wal fiddati dan perak. Seseorang telah memiliki satu nisab daripada zahab, harta, mah dan juga perak. Wal mawashi, dan juga mawashi. Mawashi ni dia panggil binatang ternakan lah. Mawashi. Asalnya binatang yang berjalan. Mana binatang ternakan. Mawashi. Wal hububa, wal hububi, dan bijian-bijian. Zakat tanaman dia panggil. Al hubub. Bijian-bijian zakat tanaman lah. Wathimari ataf lagi. Dan juga buah-buahan, zakat tanaman. Tadi zakat biji-bijian. Wathamari an-nakhli tu ya. Jatuh waw. Wan-nakhli, dan juga kurma. Wal-karami, dan juga anggur. Ni zakat apa nama? Allahumma salli ala Muhammad. Oh, gitu. Sebab athimah ni buah-buahan. Zakat buah-buahan diwajibkan dalam mazhab Syafi'i dua saja, iaitu anggur dan juga tamar. Jadi betul lah, tak ada uang tu betul dah. Jadi an-nakhli tu jadi badal. Jadi badal bagi athimah. Buah-buahan tu macam mana? Oh, an-nakhli kurma, ataf, wal karami anggur. Gitu. Inak lah, anggur. Maka bila begitu, bila dia milik begitu, jawab wajib alaihi, wajib atasnya. Atas syakhsi ay yadfa'a, ta'wil masdar fa'il yajibu. Ay daf'uhu, memberi ia syakhsun,
maf'ul bih zakataha akan zakatnya nya al-madhkurati yang tersebutlah daripada az-zahab, fiddah, mawashi, hubub, thimar tu. Lil asnafi thamaniyati kepada asnah-asnah sifat yang 8 yang dibangsa yang dikirakan akan dia akan asnah itu kepada 8. Al asnafi thamaniyati ay al ma'dudati ila thamaniyah awil mawjudina minhum. Zakat beri kepada asnah yang 8 tu, 8 golongan tu, ataupun awil mawjudina ataf kepada kata asnah ay lil mawjudina kepada orang-orang yang ada minhum daripada mereka itu asnah. Tak cari pun tak apa, ambil hak ada je. Oh, ada situ orang fakir, situ ada orang miskin, situ ada, beri. Asalkan dia termasuk dalam kalangan asnah yang 8. Kal fuqara'i ay wa dhalika al asnafu thamaniyatu sabitatun kal fuqara'i. Kaf ta'alluq suatu mahzum tak ada khabar mahzum. Takdir wa dhalika al asnafu thamaniyatu sabitatun kal fuqara'i, seperti orang-orang fakir. Fuqara jamak taksir. Bagi faqirun faqirani fuqara, alimun alimani ulama, aqilun aqilani uqala. Itu wazan atau wazan fu'ala, maka dia punya mufrad fa'ilun wazannya. Ataf wal masakin, dan orang-orang miskin, wal musafirina, dan orang-orang musafir. Ataf belaka pada fuqara. Sifat alladzina, yang mana musafir itu yahtajuna, berhajat oleh mereka itu alladzina limu'natis safari, bagi pembelanjaan perjalanan. Itu orang yang putus bekalan namanya. Orang musafir yang putus bekalan berhak dapat zakat untuk meneruskan perjalanan dia. Walladzina, dan orang-orang yang irtakabat humud duyunu, irtakabat hum, yang menanggung akan mereka itu manusia lah, menanggung oleh fa'il ad-duyunu, oleh harta tu tanggung atas mereka. Mana mereka ada beban hutang, maka layak mendapat zakat untuk bayar hutang saja. Tidak boleh orang yang berhutang dapat zakat dia bayar selain hutang. Tidak boleh. Tidak boleh tasarruf pada selain hutang untuk bayar hutang. Tapi banyak lagi lah sebenarnya tu. Jadi minhum tu, jadi kal fuqara ni, kal fuqara ni kita boleh buat mubtada mahzuf pada mawjudin lah, sebab dia tak sebut 88. Jadi wadzalikal mawjuduna minhum sabitun kal fuqara, seperti orang fakir. Orang fakir kan kita boleh jumpa mana-mana. Miskin dan orang musafir ni orang-orang yang kita boleh jumpa merata reti. Qala sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, sabda apa dia? Ma khalatatiz zakatu malan qattu illa ahlakathu. Manafi. Tidaklah khalatat. Asal gitulah. Khalatat. Tidak bercampurlah oleh zakat itu. Fa'il. Maf'ul bih malan akan harta. Qattu sama sekali. Dengan harta seorang sama sekali. Illa melainkan ahlakathu, ahlakat ay ahlakat az-zakatu hu, akan dia akan malan. Tidak bercampurlah oleh zakat akan harta itu semata-mata, melainkan zakat akan menghancurkan harta itu. Mana apa? Mana seseorang itu kalau dia tu ada harta yang memang wajib zakat, tak keluar, maka hancur harta tu. Hancur harta ni bukan makna hancur terus. Boleh jadi hancur terus, boleh jadi tak ada berkat kerana zakat tidak dibayar. Zakat, pastikan zakat tu tidak mukhalatah, tidak bercampur dengan harta kita yang asal, kerana dia wajib beri. Habis, selesai. Tu syu'bah yang ke-22. Masuk pula 23. Wa syu'batu thalithatu wal 20, dan bermula cabang sifat yang ke-23 itu khabar. Saumu Ramadana, puasa Ramadana, Ramadana mudhafu ilaih.
Mamnu' min as-sarah kerana dia itu alif nun belakang dan juga isi alam. Saumu puasa Ramadan. Khabar. Ramadana mudhafu ilaih. Macam mana puasa tu? Bi anna ba taswiriyah wa dzalika saumu ramadhana musawwarun. Bermula demikian puasa bulan Ramadan itu ditaswirkan akan dia bi ayyatruka sa'iral muftirati, dengan bahawa meninggalkan ia seorang maf'ulun bih sa'iral muftirati, akan sekalian perkara-perkara yang membatalkan, yang memukul puasa. Muftirat fi ayyamihi ayyamis saum, pada hari-harinya, pada hari-hari puasa itu. Jadi macam nak tahu muftirat tu? Gini tak pekah pula, makan, minum, butuh dengan sengaja, jimat dan sebagainya. Fil laili, pada waktu malam, biniyatin, dengan niat, fil laili ay biniyatin kainatin fil laili, dengan niat yang adalah niat itu pada waktu malam, li ta'atil maula, lam ta'liliyah, kerana untuk mentaati akan Allah Ta'ala. Idhafat masdar, idhafat ta'ah kepada maula, idhafat kepada pada maf'ul. Minal fajri min ibtida, bermula daripada fajar, ila ghurubis syamsi, yatruku ta'aluk pada min, tinggal tu daripada bermulanya fajar, iaitu fajar sadiq, ila ghurubis syamsi, sehingga terbenam matahari. Ghurubi jar majrur, asy-syamsi mudhaf ilaih, ma'a salamatin, hal keadaan beserta selamat sejahtera, ma'a salamatin minal haidhi jar majrur, daripada haid, ataf wan nifasi dan nifas, wal wiladati dan wiladah beranak, fi jami'il yaumi, pada keseluruhan hari. Jadi kalau ada satu saat saja titik darah haid, zahir haid, maka hukum dia batal puasa. Tapi contoh, dia bagi darah pukul 8. Sebelumnya sudah suci 15 hari 15 malam. Dia sudah berumur 9 tahun ke atas. Dia bukan lagi menyempurnakan baki suci. Maka hari zuhirnya pukul 8 tu haid lah. Jadi dia pun batal puasa zuhirnya. Lepas tu dia tak makan lagi. Sampailah pukul 2 tiba-tiba berhenti. Tiba-tiba apa? Berhenti. Dalam keadaan dia tak makan apa satu habuk lagi, tak buat perkara-perkara membatalkan puasa, maka boleh teruskan puasa, kerana dia dapat tahu kata ketika itu dia berdarah daripada tadi darah fasad, bukan darah haid. Itu disebutlah Imam Nawawi dalam Syarah Muhadzab. Boleh dia sambung puasa. Sebab apa? Sebab dia bukan darah haid. Dia tadi hukum haid, tadi zahir. Tapi kalau dah makan dah, tak jadi apalah. Berak makan dah, tu tak ada apa dah tu. Betul. Kemudian kata musannif rahimahullah subhanahu wa ta'ala. Apa lagi? Kemudian minal fajri wa minal ighma'i, atah pada minal haidhi. Salamah ta'aluk minal ighma'i, daripada pita pengsan. Minal ighma'i jar majrur. Wasukri, dan juga mabuk, fi ba'dihi fi ba'dil yaum, pada sebahagiannya sebahagian hari. Betul. Betul lah. Minal ighma'. Minal ighma' fi ba'dihi. Jadi salamah minal ighma' was-sukri, iaitu mabuk, fi ba'dihi fi ba'dil yaum. Betul lah, fi ba'dil yaum. Tapi kalau kata fi ba'dil yaum, dia ini orang yang pitan, orang yang mabuk. Orang yang pitan, orang yang mabuk, makna tak sedar diri lah. Dia ni batal puasa kalau pitam daripada start sebelum subuh sampai selepas maghrib.
Tu batal lah. Tapi kalau dia tu sebahagian hari, contohnya dia tu dia niat dah waktu malam, kemudian dia pengsan pukul 5 pagi sebelum subuh, sampailah pukul 6.30 petang, pukul 7, lepas tu 6.30 tu dia sedar, pukul 7 buka puasa, sah puasa dia. Walaupun sedetik sekalipun tersedar dalam hari itu, maka sah puasa dia. Sah puasa dia. Jadi bila dia kata salamah minal haid wal nifas wal wila fi jami'il yawm. Okeylah, betul lah. Wa minal ighma' was sukri fi ba'dhihi, fi ba'dil yawm. Kenapa dia kata fi ba'dil yawm? Selamat sejahtera daripada mabuk dan juga pitam pada sebahagian hari. Betul lah. Betul. Maknanya betul lah, dia sekurang-kurangnya dia perlu sejahtera ataupun selamat daripada pitam dan juga mabuk di sebahagian hari. Tapi kalau untuk haid nifas, seluruh hari. Mana kalau sehari, contohnya dia mari haid. Dia mari haid, titik saja haid zahirnya, walaupun tak cukup 24 jam, batal. Lepas tu daripada start subuh sampai maghrib, dia kena bebas daripada haid dan nifas. Sama juga macam ni. Dia puasa. Pukul 7.30 maghrib. 7.29 keluar darah. Batal puasa dia, zuhir. Tu. Sebab apa? Tidak jami'un yaum. Tidak keseluruhan hari itu selamat daripada perkara haid nifas. Zuhirnya haid lah. Tiba-tiba pukul 10 malam putus tu. Maka dia faham kata tu darah fasad. Bila darah fasad, makna tadi puasa sah. Tadi puasa sah. Tu contoh lah. Contoh-contoh yang mana nampak zuhir haid batal, tiba-tiba dah menjadi fasad. Bila jadi fasad, puasa tu sah. Kalau tak makan lah. Tapi kalau 7.29 tu dia tahu batal, dia makan juga, batal tu. Kemudian kal akli seperti makan. Ini perkara yang batalkan puasa juga. Seperti makan, wasyurbi minum, atau lagi wal jima'i dan jima', wasyurbi dukhani, dia isap okok. Ini kalau dia panggil syurbi minum asap. Kalau dalam Bughiyatul Tulak dia terjemah minum asap. Minum asap. Kalau orang tak tahu kita Jawi ni, orang baca-baca minum asap. Mana minum asap? Minum asap tu rokok lah. Rokok batal. Al-ma'rufi. Sifat bagi dukhan. Rokok yang ma'ruf. Ma'ruf lah. Rokok tak elok. Kata. Fa'idha akala. Maka apabila makan ia syakhsu. Au syariba. Ataupun minum ia syakhsu. Nasian hal bagi dhamir mustatih. Hal keadaan dia terlupa, fasawmuhu sahihun, fasawmu syakhsi. Jawab dia, maka bermula puasanya seorang itu khabar sahihun sah. Wa innama at'amahu Allah wa saqahu. Hanya sahaja memberi makan akan dia, akan syakhsu yang nasian tadi oleh Allah Taala. Iaitu ketika kita makan akan lupa kita puasa tu, Allah beri makan. Wasaqahu, dan memberi minum ia Allah Ta'ala akan dia akan seorang itu, kama qalahu Suhaimi fi Lubabit Talibin, seperti mana telah berkata akan dia akan barang oleh fa'il As-Suhaimi dalam kitab Lubabit Talibi. Dalam kitab Lubab Talibi tu dia sebut kata kalau orang puasa tu dimakan, dia minum dalam keadaan terlupa, hak tu Allah Ta'ala yang beri. Itu hadiah Allah Ta'ala lah, terimalah seadanya. Habis selesai. Wa syu'batu rabi'atu wal 'ishruna. Wa syu'batu rabi'atu wal 'ishruna wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Sambung pula pada esok pagi insya-Allah taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما. وصلى الله على سيدنا محمد
وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.